Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan sambung daripada Al-Qawlut Tam Al-Jami' li Suwar Iqtida'il Ma'mum bil Imam yang mana disusun oleh Ustaz Manan. Baik, kita sambung kembali pada As-Suratul Ula, gambaran yang pertama. Sebagaimana kita telah sebut sebelum daripada ini, keadaan yang pertama ni adalah di mana makmum dan imam berada di dalam satu masjid. Maka macam mana kita tengok gambaran yang pertama? Pertamanya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok iaitu keadaan mana? Ni masjid. Ni masjid. Jadi imam berada di depan, manakala makmum berada di belakang tapi dipisahkan dengan kita kata ada pemisah. Ada pemisah. Tetapi makmum tersebut dia boleh sampai kepada imam. Dia boleh sampailah kepada imam ni dengan cara dia kata dia pergi sini, kemudian ke kiri, kemudian dia ke depan, akhirnya dia akan boleh sampai kepada imam. Maka ketika itu macam mana? Yasihul iqtida. Ketika itu sahnya ikut. Makmum ikut imam tersebut sah. Huna litawaffuri syurut min ilmin bintiqalil imam wa imkanil wusul. Kenapa? Kerana menepati syarat daripada tahunya pergerakan imam dan juga mungkin untuk dia sampai kepada imam. Pertama kita tengok, adakah dia boleh tahu tak pergerakan imam min ilmin bintiqalil imam? Ya, kita kata ya. Sebab contohnya ialah dia berada dalam satu masjid, dia dengar apa yang imam tersebut laungkan. Kita kata mendengar melalui sama', iaitu pendengaran. Dia dengar imam laung Allahu Akbar. Jadi dia tahu pergerakan. Tu syarat yang pertama. Syarat yang keduanya, dia boleh sampai tak? Dia boleh sampai, iaitu sebagaimana kita tunjuk, dia ke kiri, kemudian kita kata walaupun ada penghalang dekat tengah ni, ni dekat tengah ni ada penghalang, tapi belah kiri ni tidak ada penghalang. Maka boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Ini gambaran yang pertama. As-Suratus Saniyah, gambaran yang kedua, di mana dalam satu masjid, imam berada di depan, makmum berada dalam satu, kita kata satu bilik. Kita istilahkan bilik lah mudah. Imam berada dalam satu bilik, di mana bilik tersebut pintu dia adalah pintu keluar masjid. Ini keadaan ni kita kata, kan ni adalah keluar masjid lah, luar. Kita kata luar masjid. Jadi pintu dia ada pintu luar masjid. Dan satu lagi pintu yang nak sambung kepada imam, dia mesti lalu di bahagian luar masjid lah. Dia mesti lalu bahagian luar masjid. Jadi ketika itu hukum dia macam mana? Dia kata la yasihul iqtida. Tidak sah ikut. Maksudnya makmum ikut imam tu tak sah. Dia kata apa? Li'annal ma'muma la yumkinuhul wusul. La yumkinuhul wusulu ilal imam li'adami wujudil manfaz min dakhilil masjid aslan. Kenapa? Kerana makmum tersebut tidak mungkin, kita kata makmum tersebut tidak mungkin untuk sampai kepada imam li'adami wujudil manfaz. Kerana kita kata tidak ada manfaz ni tempat masuk lah, kita kata tidak ada ruang nak masuk tu daripada dalam masjid aslan, secara asal. Iaitu macam mana? Kita tengok. Pertamanya, makmum tersebut dia tahu tak pergerakan imam? Kita kata mungkin tahu, iaitu min ajli sama', iaitu secara dengar. Contoh guna mikrofon, dia duduk dalam bilik pun dia dengar pergerakan dengan imam. Cukup. Syarat yang pertama. Cuma syarat yang kedua, untuk sampai kepada imam tersebut, dia boleh sampai tak? Kita kata boleh sampai. Tapi dia boleh sampai dengan cara mesti keluar daripada masjid. Keluar daripada masjid, lalu kot tepi, masuk kot pintu masjid balik. Ketika itu, apabila dia boleh sampai kepada imam, tapi perlu keluar daripada masjid, ketika itu kita kata la yumkin al-wusul. Dia tak boleh untuk, kita kata sampai kepada imam daripada dalam masjid. Kerana bila dia boleh sampai kepada imam melalui luar masjid, ketika itu tak dikira. Ketika itu tak dikira yang dia ni mungkin untuk sampai kepada imam. Maka gambaran yang kedua ni sah tak? Jawabnya tidak sah. Kita tengok lagi. As-Suratul Thalithah, gambaran yang ketiga. Kita tengok dulu gambaran, iaitu berada dalam satu masjid. Ini satu masjid.
Kemudian imam berada dekat depan. Yalah. Kemudian di tengah ni kita kata ada penghalang. Ni tengah ni ada penghalang lah, ikutlah contohnya memang dinding ke dan sebagainya, ada penghalang. Kita kata dinding lah kan, yang mana dia tak boleh nak lalu tengah tu. Kemudian belah kanan imam ada pintu, belah kanan makmum juga ada pintu. Kemudian kata al-masafah kharijul bab. Masafah ataupun kita kata dia nak lalu tersebut kepada imam adalah kita kata dekat masafah ni, dekat luar ni lah, bahagian luar ni. Untuk dia masuk, dia mesti lalu keluar ni, kemudian masuk kot sini. Kan kita tengok. Maka kita tengok apa dia kata. Yasihul iqtida, sahnya kita kata ikut makmum tersebut, iqtida tersebut sah, in kanatil masafatul lati yamurru fiha al-ma'mum kharijal bab min rahabatil masjid. Sahnya iktidak tersebut sekiranya masafah ni, jarak ni, jarak sini, yang mana makmum tersebut lalu luar daripada pintu ni, dia lalu min rahabatil masjid, daripada rahbah masjid. Kita kena faham satu benda. Pertamanya dalam bab soal-soal masjid ni adalah ulama kata macam mana? Rahbatul masjid, masjid. Rahbatul masjid, masjid ni kita kena pegang. Hukum rahbatul masjid ni adalah masjid. Dia termasuk daripada masjid. Kita nak faham rahbah ni macam mana? Antaranya Ustaz Mahdi Muhammad dululah yang disebut. Rahbah ni macam mana? Kalau kita tengok contohnya di Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar, kita berjalan tersebut, kita masuk, kemudian di tengah tu dia tidak ada atap. Kan? Kita kata tengah tu macam ada kawasan kosong. Di Jordan pun ada juga, di Masjid Yarmouk tersebut. Kan? Kita ada kawasan tersebut, kawasan tengah tu kosong. Kemudian kita masuk lagi masjid. Kita masuk awal masjid dah, kemudian tengah tu ada kosong, kemudian kita masuk lagi ada tempat, kita kata tempat solat. Jadi tengah tu dikira apa? Tengah tu dikira sebagai rahabatul masjid. Maka hukum rahabatul masjid adalah apa? Adalah masjid. Itu yang pertama. Juga kita boleh faham rahabatul masjid ni adalah kita kata kawasan, biasanya kita tengok lambu lah kan. Kalau orang Terengganu sebut, kita kata kawasan beranda ataupun biasa kita tengok kan, ni masjid tempat semayang. Kemudian kita keluar pintu tu, ada lagi orang semayang situ. Kan? Kita biasa tengok, ni masjid, kan masjid. Kemudian kita tengok, ni ada pintu, sini ada ruang. Ni adalah mozaik semua ni, sini ada ruang ke belakang. Jadi ada lagi orang semayang sini. Dalam keadaan sini ada pintu. Kita kata pintu tempat ni lah masjid. Dan ni kata sebagaimana diterang oleh Syekh Taha dulu, maka ni kawasan ni juga dikira sebagai rahbatul masjid. Ni. Itu rahbatul masjid. Jadi sekiranya kita kata ada pemisah antara kedua, tapi kita kata pintu masuk ataupun keluar imam dengan pintu masuk dengan keluar makmum ni ada jarak lah. Maka di kawasan tepi ni, ni kawasan tepi ni, kalau kita tengok kawasan tepi ni adalah rahbatul masjid ketika itu sah. Sebab apa sah? Kerana walaupun dia keluar daripada pintu tersebut, dia lalu kawasan ni adalah rahbah. Apa kita kata? Rahbatul masjid, masjid. Rahbatul masjid, masjid. Hukum rahbatul masjid adalah masjid. Itulah dia kata. Liimkanil ma'mum al-wusul. Liimkanil ma'mumil wusula. Al-wusula ilal imam biduni zwirar ma'a ilmihi bintiqalat. Di mana mungkinnya makmum tersebut untuk sampai ke imam tanpa izwirar, tanpa membelakangi kiblat. Ma'a ilmihi bintiqalat, dan dia keadaan dia tahu pergerakan imam. Dari sini Syekh Nataha dia ta'liq sikit, dia kata walau ma'a izwirar pun boleh, walaupun terpaksa membelakangi kiblat pun tidak ada masalah. Sebab bagaimana kita sebut sebelum ni, syarat dia adalah sekiranya dia boleh sampai kepada imam, dua-dua berada dalam masjid, maka ketika itu dia boleh sampai kepada imam walau terpaksa membelakangi kiblat. Ketika itu hukum iktidak dia adalah sah. Jadi kalaulah contoh makmum tersebut perlu membelakangi kiblat untuk sampai kepada imam dalam masjid, maka ketika itu boleh tak? Boleh. Sebab syarat kita sebut dah sebelum ni. Cuma di sini dia sebutlah biduni izwiran. Jadi kita tambah sebagaimana Syekh kita tambah walau ma'a izwiran, sekalipun terpaksa membelakangi kiblat tidak ada masalah. Wa in kanatil masafatu laysat min rahabati fala yasihu listira'ir ru'ya. Sekiranya
masafah tersebut bukan, ni kita kata masafah sini ni bukan daripada rahbatul masjid, maka ketika itu tidak sah. Kerana kita sebut tadi syarat-syarat dia tidak boleh keluar daripada masjid. Kalau dia keluar daripada masjid tak bolehlah. Tapi kalau dia melalui rahbatul masjid, ketika itu rahmatul masjid, masjid. Rahmatul masjid adalah masjid. As-suratul rabi'ah. Gambaran yang keempat. Kita tengok dulu, iaitu ini berlaku dalam satu masjid. Kita kata imam berada dekat depan, kemudian makmum berada di belakang, tidak ada penghalang, tetapi al-masafatu bainahuma akthar min salasmiyah zira'. Jarak di antara kedua imam dan makmum ni melebihi daripada 300 zira'. Ketika itu macam mana dia kata? Yasihul iktida li'annahuma fi masjidin fala yadurru tulul masafati lakin tafutu fadilatul jamaah. Fadilatul jamaah lakin tafutu fadilatul jamaah. Dia kata apa? Sah iktidak tersebut sah. Sahlah kerana kedua-duanya imam dan makmum fi masjidin, dalam masjid, maka fala yadur, tidak memberi mudarat jauhnya ataupun kita kata panjangnya, jauh masafah jarak, lakin tafutu fadilatul jamaah, tapi luputnya fadilat jemaah. Dia kata apa maksudnya? Sebab dalam masjid, apabila makmum dan imam berada dalam masjid, ketika itu tidak disyaratkan 300 zira', tidak disyarat. Sekalipun sebagaimana kita sebut tadi, walaupun 1 kilometer masjid itu besar, dia duduk belakang ketika itu boleh tak? Tidak ada masalah kerana berada dalam satu masjid. Bila berada dalam satu masjid, tidak mensyaratkan salasmiyah zira'. Cuma dia kata hilanglah fadilat jemaah. Sebab apa? Kita kena faham fadilat jemaah ni adalah dia mesti bersambung. Makmum bersambung kan. Saf belakang. Saf 1 sambung dengan saf 2, saf 2 bersambung dengan saf 3, saf 3 sambung dengan saf 4. Jadi bersambung. Kalau nak dapat pahala jemaah. Tapi kalau contoh macam mana? Dia duduk seorang-seorang. Duduk belakang sekali, tidak bersambung dengan saf. Ketika itu sah tak? Sah iktidak dia. Tetapi kita kata luput jemaah. Sebabnya tidak bersambung saf. Itu gambaran yang keempat. Kemudian, as-suratul khamisah. Gambaran yang kelima. Kita tengok dulu. Pertamanya, imam berada di depan. Makmum berada di belakang. Di tengah ini kita kata ada penghalang. Ni tengah ni ada penghalang ataupun kita kata ha'il. Tapi pada penghalang tersebut, di tengah dia ni ada pintu. Sini ni dia kata, disebut. Al-babu mughlaqun faqat. Ada pintu, tapi pintu ni terkunci. Pintu ni terkunci. Maka macam mana dia kata? Yasihul iktida li'annahu fi masjidin fala yadurrul bab. Tidak memberi mudarat. Fala yadurrul babu al-mughlaqu fi. Tidak memberi mudarat. Okay. Wa in dha'al miftah. Sekalipun hilang kunci. Okay. Macam mana disebut? Dia kata sahnya iktidak. Iktidak tersebut sah. Kerana apa? Kerana dua-dua li'annahu, kita kata kerana gambaran ini adalah berada dalam masjid. Maka tidak memberi mudarat pintu yang tertutup. Sebab bagaimana kita sebut, sekalipun pintu tengah ni, pintu yang menghubungkan antara makmum dan imam ni tertutup. Dan sekalipun ulama' bagi ghayah, wa in dha'al miftah, sekalipun kunci hilang. Kunci pintu tengah ni memang kita kata tak boleh nak buka dah. Ketika itu macam mana? Tidak ada masalah. Kerana syarat ataupun kita kata pintu yang tertutup antara makmum dan imam ni tidak beri mudarat. Sekalipun pintu tersebut tertutup, tidak memberi mudarat. Tapi kita akan ceritalah sebenarnya. Tapi saya sebut dulu awal, sekiranya pintu tengah ni, ulama kata apa? Musmar. Musmar ni apa? Dipaku. Pintu ada tengah ni. Dia paku dengan kayu. Dia letak kayu. Dia paku. Ketika itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kita akan masuklah lepas daripada ni. Ada pun semata-mata pintu terkunci. Boleh tak? Boleh. Sekalipun kunci tersebut hilang. Boleh ya? Okey, boleh. Kemudian as-suratus sadisah. Gambaran yang keenam. Ini kita tengok imam berada di depan. Kemudian di tengah ni ada ha'il. Kemudian antara ha'il ni di tengah-tengah ada syubbak. Syubbak ni apa? Syubbak ni kita kata ada cermin lah. Ada syubbak ni ada tingkap ataupun tingkap lah. Syubbak ni ada tingkap tengah. Maka makmum duduk di belakang. Ni pintu keluar daripada masjid. Ni bersambung keluar daripada masjid. Jadi macam mana? Dia kata la yasihul iktida'.
tidak sah kita kata iktidak, li'annahu la yumkin lil ma'mum al-mururu minhu wal wusul ila al-imam li'anna ash-shubbak la yumkin al-istidrak minhu 'adatan. Dia kata macam mana? Tidak sah iktidak tersebut kerana tidak mungkin makmum untuk sampai kepada, kita kata berjalan kepada imam dan sampai kepada imam. Tak boleh. Li'anna syubbak, kerana cermin ataupun kerana tingkap, tidak mungkin untuk istitra, untuk berjalan kepada imam tersebut secara adatan. Secara adatan. Jadi macam mana kita kata syubbak? Ada syubbak, ada tingkap. Boleh lalu tak? Boleh. Tapi dia nak lalu macam mana? Kita kata ghairu adatin. Dia boleh lalu tapi dia kena panjat tingkap, masuk kemudian turun. Ketika itu kita kata fahisyah. Kita kata teruk, boleh masuk tapi kita kata ghairu adah. Dia bukanlah secara adat dia boleh berjalan gitu je. Dia mesti panjat tingkap. Ketika itu boleh tak? Ketika itu hukum dia tidak boleh. Syarat-syarat yumkinul wusul ilal imam ni apa? Mestilah kita kata istitra' adatan. Dia boleh sampai ke tu secara adat. Ketika itu tidak masalah. Tidak ada masalah boleh. Tapi ada syubbak, ada tingkat ni tidak boleh dia sampai kita kata secara adatan. Tapi kita kena beringatlah sebab tu hukum fiqh ni masuk. Ni contoh, hamba beri contoh. Contohnya kalau tepi ni adalah semua rahbah. Ni kita kata rahbah. Maka ketika itu boleh tak? Jawapannya boleh. Sebab kita kata dah, sekiranya dia boleh bersambung kepada imam melalui dalam masjid juga. Dia keluar pintu. Walaupun dia keluar pintu, kemudian dia ke depan, dia masuk balik, tapi melalui rahbah. Kita kata rahbatul masjid. Hukum rahbah masjid ni, rahbatul masjid adalah masjid. Maka ketika itu dia tidak keluar masjid. Dia masih lalu melalui pintu yang berada di dalam masjid. Walau ma'izwirar walinitaf. Sekalipun kita kata terpaksa membelakangi kiblat. Sekira-kira membelakangi kiblat. Sekira-kira lah, bukan dia membelakangi kiblat sungguh. Tapi kita kata sekira-kira dia membelakangi kiblat masih lagi boleh. Ini kita ni sikit lah. Okay. Kemudian as-suratus sabi'ah. Gambaran yang ketujuh. Ini imam kat sini. Okay, imam. Kemudian ni kita kata ada ruang kecil lah. Ruang kecil. Cukup untuk makmum. Jadi makmum ni dia nak sampai kepada imam macam mana? Dia kena pusing ke belakang. Pusing ke belakang, kemudian ke kanan, kemudian ke depan. Kan? Kita kata sekira-kira. Maka ketika itu macam mana? Yasihul iktida'. Sah iktida'. Ikut tersebut sah. Liimkanil ma'mum al-wusul ilal imam walau bizwirar wan'itaf. Sahnya iktidak tersebut kerana mungkin makmum untuk sampai kepada imam walaupun terpaksa membelakangi kiblat. Bizwirar waninitaf, kita terang dah. Bahawa dia boleh tapi dia kena pusing membelakangi kiblat. Tapi dengan sekiranya dia boleh sampai kepada imam, ketika itu mencukupi syarat tak? Mencukupi syarat. Maka sah tak iktidak? Sah iktidak. Kerana syarat kita sebut dah dua tadi. Yumkinul wusul ilal imam. Yang pertamanya kita kata dia mengetahui intiqalat imam. Maka kita kata contoh berada dalam masjid ni, didengar lah. Dia dengar kita kata suara kan. Secara samak tersebut dengar suara imam, maka tidak ada masalah. Ni mudah ni lah. Kemudian, ni. As-suratus saminah, insya-Allah kita akan sambung kemudian lah. Kerana ni ada perbahasan sikit lah melibatkan tangga. Contohnya macam mana? Contohlah imam ni berada di sutuh. Imam berada di bahagian atas, makmum berada di bahagian bawah. Yang menghubungkan antara imam dengan makmum ni adalah tangga. Maka ketika itu macam mana kita tengok. InsyaAllah setakat itu sajalah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.